Okay, sekarang ni kita akan sambung kepada half angle formula. So basically half angle formula ni dia adalah berasal daripada double angle formula, cuma ini bahagi 2, yang A semua bahagi 2. So kamu nampak dia sama kan? Ini bahagi 2, ini bahagi 2, ini bahagi 2 sama dengan yang ini. Ini bahagi 2 sama dengan yang ini. Ini bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2 sama dengan yang ini. So basically kamu hanya perlu faham double angle formula. So untuk cari half angle formula, yang A tu semua bahagi 2. So sekarang ni kita pergi kepada example 7. Okay, soalan nombor 1. Given that sin A adalah sama dengan negatif 8/17 and cos B sama dengan 3/5, where A and B are in the same quadrant. So sekarang ni kita kena cari dulu dia di kuadran yang keberapa. Baik, saya nampak sini ada negatif. So mungkin dia berada di kuadran yang kedua. So kita try. Okay, katakan yang A dia berada di kuadran yang kedua. So yang B pun mesti berada di kuadran yang kedua. Okay, kita tengok valid ke tak kuadran yang kedua ni. So sin A adalah sama dengan negatif 8/17. So sin ni negatif 8/17. So ini tak valid. Okay, sebab di sini sepatutnya positif 8. So automatically dia bukan berada di second quadrant. So kita try pada third quadrant. So bila kita try third quadrant, okay, ini adalah A. So ini adalah B. Okay, so B. Baik, sin A adalah sama dengan negatif 8/17. So ini negatif 8, ini 17. So valid lah. Okay, so automatically di sini adalah negatif 15. Baik, B pula. Cos B. Cos B adalah sama dengan 3/5. So cos ini negatif 3, ini 5. So ini tak valid. Okay, pada kuadran yang ketiga, yang B ni tak valid. Sebab kalau dia berada di third quadrant, cos B akan jadi negatif 3/5. So bukan pada kuadran yang ketiga. So kita try pada kuadran yang keempat. Okay, so kuadran yang keempat. So ini adalah A. So ini adalah B. Okay, B, A. Okay, sin A adalah sama dengan negatif 8/7. So ini adalah negatif 8, ini 7. So sini adalah 15. Okay, kita tengok yang B pula. Cos B adalah sama dengan 3/5. So cos ini 3, ini 5. So ini adalah negatif 4. So valid pada kuadran yang keempat. So bila macam tu, kita boleh jawab soalan kita. Yang pertama adalah dia minta kamu cari sin A plus B. So sin A plus B ini adalah compound angle. So dia akan jadi sin A cos B plus cos A sin B. Kemudian kita tengok kita punya triangle. Sin A adalah sama dengan negatif 8/17. Cos B adalah sama dengan 3/5. Cos A adalah sama dengan 15/17. Sin B adalah sama dengan negatif 4/5. So bila tekan jawapan dia, kamu akan dapat negatif 84/85. Kemudian kita pergi kepada soalan B. Cos A over 2. Okay, so sekarang ni bila kamu tengok formula, okay, kita ada rumus cos A adalah sama dengan 2 cos square A over 2. So sini ada cos A over 2. So kita kena rearrange kita punya formula. So kita akan dapat cos A plus 1 equals to 2 cos square A over 2. So cos A plus 1 over 2 adalah sama dengan cos square A over 2. Okay, so kita masukkan nilai dulu. So cos square A over 2 adalah sama dengan cos A. Cos A adalah sama dengan berapa? 15/17. Rujuk kamu punya triangle tadi. So ini tambah 1 bahagi 2. So kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 16/17. Tetapi ini adalah jawapan untuk cos square A over 2. So cos A over 2 adalah sama dengan square root of 16 over 17. So dah dapat jawapan kita. Baik, untuk soalan C, sin A over 2, sama juga kita kena tengok formula kita. Okay, kita ada cos A adalah sama dengan 1 minus 2 sin square A over 2. So sin A over 2 ada dekat sini. So kita kena rearrange. So cos A minus 1 equals to negative 2 sin square A over 2. Kemudian 1 minus cos A equals to 2 sin square A over 2. So 1 minus cos A over 2 is equals to sin square A over 2. Okay, so kita masukkan dulu nilai cos A tu.
So kita akan dapat jawapan dia adalah 1 minus 15/7/2. So ini adalah sama dengan 1/17. Okay, so sin A/2 adalah sama dengan square root of 1/17. So ini kena rationalizekan dia. Ini adalah sama dengan 1/square root of 17 darab dengan dia punya conjugate. Kamu akan dapat jawapan akhir dia adalah sama dengan square root of 17/17. So selesai untuk soalan 1. Okay, so kita pergi kepada soalan yang kedua, iaitu proving. So nak start daripada left hand side ke right hand side? Okay, kalau start daripada left hand side, kita tak akan dapat buat apa-apa operation. So saya akan start daripada right hand side. So from right hand side, okay, salin dulu soalan dia, tangent x minus sin x over 2 tangent x. Kemudian apa yang kita boleh buat? Kita boleh tukarkan tangent kepada sin over cos. So sin x over cos x minus sin x over 2 sin x cos x. Kemudian apa yang kita boleh buat? Okey, kita jadikan ini single fraction. So sin x minus sin x darab dengan cos x over cos x over 2 sin x cos x. Kemudian kita boleh potong yang di bawah ni. Okey, yang berada di sini dan di sini kita boleh potong dia. Tapi kalau tak nampak, saya buat macam ni lah. Sin x minus sin x cos x over cos x bahagi dengan yang di bawah ni. So bila tukar kepada darab, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi darab cos x over 2 sin x. So ini kita akan dapat sin x minus sin x cos x. Okay, potong dulu. Ini potong. So kita boleh dapat over 2 sin x. Kemudian apa yang boleh kita buat? Okay, ini bawah ni ada sin x. Atas ni ada sin x juga. So kita factorizekan sin x. Kita akan dapat 1 minus cos x over 2 sin x. Kemudian sin x kita boleh mansuhkan. So kita akan dapat 1 minus cos x over 2. Baik, 1 minus cos x over 2 ni sebenarnya adalah sama dengan sin square x over 2. Mana dapat? Baik, macam ni. Kita ada half angle formula. Cos x adalah sama dengan 1 minus 2 sin square x over 2. So bila kita pindahkan, kita akan dapat cos x minus 1 equals to negative 2 sin square x over 2. 1 minus cos x equals to 2 sin square x over 2. So 1 minus cos x over 2 adalah sama dengan sin square x over 2. So kalau kamu tengok, ini 1 minus cos x ni adalah yang ini. Dan yang ini, left hand side ini sama dengan right hand side. Sebab tu saya boleh samakan dia dengan macam ni. So kita akan dapat dia adalah sama dengan left hand side. So shown. Selesai untuk soalan ni. Okay, so selesai example 7. Next video kita akan masuk kepada factor formula. So itu sahaja. Thank you guys.